KPM. Tuk, 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 tuk. Assalamualaikum, bos. Waalaikumsalam, Mal. Ini dokumen yang bos minta daripada saya. Silakan bos tengok. Ini satu malam saya tak tidur, bos. Lama saya tunggu ni, Mal. Biasalah, Okey, bos. tak apa, saya tengok dokumen yang saya minta ni. Okey. Berdasarkan apa yang awak dah buat ni, saya tengok sekali je. Saya dah nampak. Ada kekurangan. Ada kekurangan, bos. Saya tak pernah bayar bil ke? Selalu on time, bos. Tapi saya dapati kat sini tak ada pun bil utility yang dibayar. Cuba cek kat belakang tu, bos. Ada tak? Cuba tengok. Dia kalau sini dah silap, belakang ni mesti silap, Mal. Alamak. Awak pekerja saya yang paling cemerlang tau. Dan bos sayang juga kan? Saya sayang, tapi kesilapan ni sepatutnya tak berlaku. Aduh. Kesilapan yang awak buat ni boleh menyebabkan syarikat saya ni rugi. Okey, bos. Jangan risau. Macam tu saya akan perbetulkan balik dokumen yang bos minta ni. Saya akan siapkan. Bagi saya 10 minit je. Boleh, bos? Okey, boleh. Kalau macam tu gayanya memang terbaik. Terbaik. Tapi kan, bos, saya tengok hari ni bos macam lain lah, bos. Semalam rasa macam rambut panjang, tak pakai cermin mata. Ini betul ke bos ni ke orang lain ni? Oi, lain macam awak ni. Nak tahu siapa bos sebenarnya ni? Jom kita tengok profil guru hari ini. Betul ke, bos? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. What's up, everybody? Anda sedang menyaksikan Menengah Atas yang bersiaran di Didik TV KPM bersama dengan saya, Akmal Nazri. Apa khabar? Semua sihat? Alhamdulillah. Itu dia lakonan tadi bersama saya dan juga cikgu di syarikat Mega Holdings yang mempunyai keuntungan sebanyak 1 bilion setiap tahun, ya, Datuk Seri. Nampak gaya begitulah. Iya, apa khabar, cikgu? Alhamdulillah, terbaik. Ya, Cikgu Hamzi kita sentiasa sihat, sentiasa segak dan sentiasa bersedia untuk mengajar kita semua. Bagi mata pelajaran apa tu, cikgu? Mata pelajaran perniagaan. Itu dia mata pelajaran perniagaan yang Cikgu Hamzi dan saya akan bersama-sama untuk orang kata mengkongsikan ilmu kepada murid-murid yang sedang menyaksikan Menengah Atas ini. Cikgu, Ya, apa-apa pun sebelum kita nak meneruskan lagi kita punya pembelajaran ini, seperti biasa kita belum menang lagi. Saya nak minta cikgu untuk kita lakukan sanitasi terlebih dahulu sebab kita tahu kan kita pun belum menang lagi seperti mana yang saya katakan tadi. Betul, sentiasa memakai pelitup muka, sentiasa. Ini dia menjaga jarak 1 meter dan lakukan orang kata cuci tangan ni kan, cikgu. Sekerap-kerap kita cuci tangan menggunakan gel pembasmi kuman. Jadi dengan itu saya nak minta Cikgu Hamzi kita terlebih dahulu menggunakan gel pembasmi kuman yang ada di atas meja. Baik, Mal. Dan diikuti dengan saya. Okey, baik. Cikgu, saya pasti ramai murid-murid ni tertanya-tanya apa kaitannya dengan kita punya sitcom tadi. Kita punya kan? Kita punya sitcom tadi. Dan juga pembelajaran hari ni, cikgu, ada kena mengena ke? Okey, sitcom lakonan yang kita bawakan tadi itu Ya. berkaitan satu dokumen yang dibawa oleh pekerja yang konon cemerlang tu lah. Oh, yang kononnya lah. Konon cemerlang tapi dia melakukan kesilapan. Ya. Kenapa? Sebab apa yang dibawa itu ialah berkaitan penyata kewangan. Dalam penyata kewangan ni perlu kita lakukan dengan betul supaya kita tak buat silap lah. Sebab dia boleh menjejaskan untung rugi perniagaan. Untung rugi perniagaan. Dan Jadi hari ni itulah yang kita nak belajar, Mal. Terbaiklah, cikgu. Tapi tadi cikgu ada mengatakan kalau mula-mula tu dah silap, yang belakang-belakang tu pun akan Melibatkan pengiraan, Mal. Okey. Baik, jadi hari ini kita akan belajar bersama dengan Cikgu Hamzi bagi mata pelajaran perniagaan, cikgu. Ya. Di dalam bab ini dia. Takut saya nak sebut ni, cikgu. Penyata kewangan perniagaan. Yang mana ini merupakan satu bab murid-murid tingkatan 5 harus kuasai, cikgu, kan? Betul, Mal. Ini katanya, banyak jalan kira-kiranya, cikgu. Dan kita nak tahu juga, cikgu, objektif pembelajaran hari ini, cikgu. Mungkin cikgu boleh kongsikan?
Okey Mal, untuk pengetahuan murid-murid semua, tajuk penyata kewangan ni merupakan satu tajuk yang mungkin mereka rasa sukar sebab kebanyakan calon-calon SPM perniagaan ni merupakan pelajar perniagaan. Dia mungkin tak ambil akaun. Betul. Tapi bagi yang ambil akaun dan juga perniagaan, tajuk ni kira macam makanan Amal. Makanan lah tu. Senang kata macam ni lah kan. Kita nak berhenti rehat dulu sebenarnya cikgu. Boleh. Lepas ni baru kita akan mulakan kelas. Nak tengok sama ada makanan tu macam mana rupanya kan. Sebab katanya perniagaan ini lagi mudah sedikit daripada prinsip perakaunan. Tak tahulah betul ke tak. Kita berhenti rehat dulu selepas ini dalam Menengah Atas Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ya, masih lagi menyaksikan Menengah Atas bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga Cikgu Hamzi di dalam mata pelajaran perniagaan cikgu. Betul, Tadi cikgu pun dia dah bagi tis sedikit dah apa yang kita nak belajar hari ini. Jadi saya rasa tanpa membuang masa, murid-murid pun dah bersedia, cikgu pun dah bersedia. Kita mulakan kelas kita. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Cikgu Hamzi. Okey Mal, jadi untuk hari ini penyata kewangan perniagaan yang mana kita nak tunjuk dulu kekerapan soalan untuk bab ini. Jadi soalan SPM 2018 dan 2009 murid-murid boleh tengok hampir 20 markah lah bagi kedua-dua kertas SPM. Okey. SPM 2020 soalan tertutup. Jadi kita boleh andaikan soalan tu mungkin lebih kurang sama banyak lah. Okey. Jadi murid-murid tingkatan 5 terutamanya yang akan menghadapi peperiksaan SPM tak mengambil mudahlah bab ni walaupun mungkin dia rasa bab ni susah. Tapi jangan tinggalkan teruslah. Teruskan membuat latih tubi untuk penguasaan bab ini. Jadi pada hari ini apa yang kita nak murid-murid kuasai? Yang pertama sekali ialah murid dapat menyatakan 3 jenis penyata kewangan yang ada diikuti boleh menyenaraikan kepentingan penyata-penyata kewangan yang ada. Mal, seterusnya apa kita nak murid hari ini? Membezakan butiran yang terlibat dalam 3 jenis penyata kewangan perniagaan dan terakhir sekali adalah menghitung butiran dalam penyata kewangan cikgu. Jadi sepanjang sesi kita pada hari ini kita akan cuba untuk murid-murid di rumah menguasai topik ini berdasarkan apa yang kita hajatkan di sinilah. Ya, betul tu jadi cikgu. penyata kewangan tu Mal. Penyata kewangan, apa yang dimaksudkan dengan penyata kewangan? Ini dia cikgu. Penyata kewangan merupakan rekod ringkasan data atau laporan kewangan sesebuah perniagaan. Biasanya berapa lama tempoh kita nak siapkan laporan ni? Untuk tempoh berapa lama? 1 tahun cikgu. Wah Mal, pandai Mal. Ya cikgu. Dia biasanya kita buat 6 bulan hingga setahun, tapi setahun tu memang kebanyakan penyata kewangan disediakan lah. Ya betul. Jadi dalam penyata kewangan ini mengandungi maklumat berkaitan keuntungan atau kerugian dan juga melibatkan nilai aset, liability dan juga equity pemilik. Jadi penyata kewangan, bila sebut saja penyata kewangan, apa yang murid-murid perlu tahu? Dia terdiri daripada 3 Mal. Antaranya yang pertama, penyata pendapatan. Penyata pendapatan diikuti dengan kunci kira-kira dan akhir sekali ialah penyata aliran tunai. 3 nampak? 3 boleh ingat kan? Boleh cikgu, insya-Allah. Jadi kalau murid-murid dah ingat benda, dah kuasai satu perkara yang kita nak hari inilah. Jadi seterusnya saya tunjukkan dulu kegunaan penyata pendapatan. Dalam penyata pendapatan ni murid-murid di rumah juga boleh membuat semakan dalam buku teks muka surat 100. Sebab butiran nampak kecil-kecil mungkin dia rasa macam susah nak nampak. Jadi penyata pendapatan ini kita boleh lihat untuk melihat untung rugi dalam sesebuah perniagaan untuk mengukur prestasi. Jadi secara keseluruhannya apabila kita melihat penyata pendapatan ini, kita boleh menganggarkanlah untung rugi dalam sesebuah perniagaan tu Mal. Sebab apa saja hasil dan perbelanjaan yang terdapat dalam penyata pendapatan ini dapat ditunjukkan. Boleh nampak dengan jelas lah. Ini dia cikgu ya. Kegunaan kunci kira-kira pula. Dalam kunci kira-kira, apa yang perlu kita tahu? Dia melibatkan senarai aset, liability dan juga equity pemilik. Pernah dengar Mal equity pemilik? Pernah cikgu. Okey, tak apa.
saya akan terangkan nanti lagi. Menunjukkan kedudukan perniagaan dan juga mengetahui nilai harta dan hutang dan perniagaan. Bila tengok je kunci kira-kira, kita tahulah apa yang syarikat tu ada, apa yang dia berhutang. Kunci kira-kira. Ada nama lain dia, Mal. Kunci kira-kira, nama lain ialah penyata kedudukan kewangan. Penyata kedudukan kewangan. Jadi pelajar yang ambil akaun dia mungkin guna istilah tu lah. Tapi samalah maksudnya. Baik. Okey, jadi seterusnya ialah berkaitan penyata aliran tunai. Penyata aliran tunai dalam buku teks muka surat 104 yang tunjukkan contoh ini. Murid-murid boleh tengok berkaitan aliran keluar masuk. Keluar masuk wang tunai dalam perniagaan tersebut. Dia akan menunjukkan kemampuan perniagaan menjelaskan hutang. Oh, ini dia lah. Tapi cikgu, kalau sebut pasal hutang kan, kenapa kita nak kena tengok apa perniagaan kemampuan menjelaskan hutang tu? Sebab takkan kita nak tengok hutang orang sebenarnya, cikgu? Okey, Mal. Bukanlah kita sebenarnya tu. Ada pihak tertentu yang akan menilai penyata aliran tunai ini untuk melihat kemampuan dia menjelaskan hutang. Antaranya ialah pihak bank ataupun pembekal. Jadi bila nak memberi pinjaman, kita nak tahulah orang perniagaan tersebut mampu ke untuk membuat pembayaran. Oh, itu maksud di sebaliknya, cikgu kan? Ya, betul. Okey. Jadi itu antara kegunaan penyata aliran tunai. Baik. Dan penyata aliran tunai juga kita boleh gunakan sebagai alat untuk memantau aktiviti berkaitan keluar masuk wang tunai ni. Segala penyelewengan dapat dielakkan lah. Daripada sinilah cikgu penyata aliran tunai ini. Ni salah satunya yang mungkin pekerja tadi tu buat kesilapan, tak masukkan pembayaran utility tadi. Pekerja mana, cikgu? Itulah. Saya pun dah lupa syarikat tu. Mega Holding ke? Mungkin. Okey, Mat. Itu berkaitan kegunaan penyata lah. Baik. Daripada ketiga-tiga ni, kita akan tengok butiran-butiran yang ada. Untuk perniagaan, kita tak perlulah untuk siapkan penyata tu dengan detail. Betul. Paling tidak pun murid-murid dia tahu apa butiran yang sepatutnya ada dalam setiap penyata ni. Okey, Akmal pun pelajar akaun betul? Betul, cikgu. Jadi Akmal pun memang pandai lah. Alhamdulillah, cikgu. Apabila kita nak membuat akaun pendapatan, penyata pendapatan, penyata pendapatan, dia terdiri daripada akaun perdagangan, yang menceritakan tentang jualan keseluruhan perniagaan tersebut, hasil utama dan juga kos jualan. Dan diikuti pula dengan akaun untung rugi yang mana ada hasil selain daripada hasil utama perniagaan dan juga belanja. Murid-murid tengok dulu apa yang perlu ada. Dalam kunci kira-kira akan dinyatakan pengiraan berkaitan aset, liability dan equity. Jadi bila sebut antara tiga ni, murid-murid nampak je aset, dia tahu ini ada dalam kunci kira-kira. Jadi sepatutnya murid-murid di rumah, terutama atau yang nak ambil SPM, dia tak akan rasa topik ni sebagai satu topik yang membebankan lah. Sebab bila dia dah tutup, dia kata topik ni susah, nak ajar pun dah tak boleh terima. Jadi saya harap topik ni boleh kita tengok butiran-butiran yang ada yang boleh membantu dia untuk faham. Dan last sekali ialah penyata aliran tunai berkaitan penerimaan dan juga pembayaran. Mal, berdasarkan apa yang saya paparkan ini, kita boleh ceritakan apa butiran-butiran yang ada dalam setiap penyata kewangan ni. Baik, jom kita boleh tengok, cikgu. Boleh teruskan, Mal? Boleh, cikgu, silakan. Yang pertama kita tengok, Mal, nama perniagaan Sabit Laju Enterprise. Sabit Laju tu mungkin berkaitan pembersihan lah, syarikat pembersihan. Betul. Yang pertama, kita tengok dekat atas jualan hasil perkhidmatan. Jualan bersih sama dengan jualan tolak pulangan jualan. Pulangan jualan, cikgu Mal, pulangan jualan ni merujuk kepada barangan atau perkhidmatan yang dipulang kembali oleh pengguna kepada perniagaan dalam satu masa. Maksudnya pengguna tu dia jual balik? Dia pulangkan balik? Dia pulang balik. Macam mana tu, cikgu? Mal, maksudnya sini mungkin barang yang telah ditempah yang nak dibeli tu mungkin tak mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan. Ataupun perkhidmatan, Mal. Kalau bagi perkhidmatan yang tak mencapai apa yang Akmal minta, mungkin ada pelanggan yang betul-betul cerewet. Ada yang minta pulangan duit, tak minta barang. Jadi berlakulah pulangan jualan kat situ. Baik, baru faham, cikgu. Seterusnya, dia akan tolak dengan kos jualan. Di mana kos jualan merupakan kos dan belanja untuk membeli barang-barang niaga lah. Berdasarkan butiran yang ada ni, butiran kos jualan yang terdiri daripada inventory, stok dan juga belian bahan, segala pembelian bahan lah.
Dan boleh lihat kat sini, formula untuk mengira untung ataupun rugi kasar. Itu yang pertama lah. Sebab ini dalam akaun perdagangan. Sebab tadi kan saya sebutkan dalam penyata pendapatan, kita ada dua. Penyata akaun perdagangan dan akaun untung rugi. Betul. Jadi untung kasar sama dengan jualan bersih tolak dengan? Jualan bersih tolak kos jualan, cikgu. Tolak dengan kos jualan. Jadi apabila dah dapat untung atau rugi bersih ni, kita teruskan dalam penyata ini untuk penyata akaun untung rugi. Oh. Dia sebenarnya dalam satu penyata lah, Mal. Tapi kalau buat semua kat sini, tak muat, Mal. Sampai bawah. Oh, mungkin kita boleh ke bawahkan lagi, cikgu. Okey, jadi saya tunjuk kat sini. Dalam untuk untung rugi. Oh, ini dia. Daripada untung kasar yang dapat dalam akaun perdagangan tu, kita sambung terus kat sini untuk tambah dengan hasil. Okey. Hasil selain daripada hasil utama perniagaan. Contoh Akmal meniaga dekat dalam sebuah kedai, mungkin buat restoran, kedai makan. Tapi dekat bahagian atas tu ada ruangan yang kosong lah, yang boleh disewakan kepada orang lain. Jadi itu sebagai hasil tambahan. Faham. Jadi kita tolak dengan belanja. Belanja apa, Mal? Semua perbelanjaan operasi, pentadbiran dan pemasaran. Segala apa saja belanja yang kita keluarkan ni perlu dicatatkan dalam penyata pendapatan untuk mendapatkan untung ataupun rugi bersih. Dia tak semestinya untung, Mal. Jadi kalau dah kira semua, kalau dapat rugi, masuk rugi bersih lah. Perlulah buat penambahbaikan dalam perniagaan tersebut. Jadi kasi untung bersih, untung kasar, tambah hasil, tolak dengan belanja. Baru kita dapat untung bersih tersebut. Ya. Daripada untung bersih yang kita dapat ini, kita akan pergi kepada dokumen kunci kira-kira. Dalam penyediaan kunci kira-kira ini, kita boleh lihat seperti saya sebut tadi, asset, liability dan juga equity pemilik. Kita tengok aset bukan semasa. Apa maksud aset bukan semasa, Mal? Boleh tolong bacakan? Aset bukan semasa mempunyai tempoh hayat penggunaan melebihi setahun dan tahap kecairan yang rendah. Contohnya kenderaan, mesin dan kelengkapan pejabat. Tahap kecairan yang rendah tu maksudnya dia tak boleh nak ditunaikan dengan cepat lah. Jadi macam kenderaan kita guna, tak bolehlah kenderaan tu kita nak jual tiba-tiba untuk dapatkan tunai ke. Berbanding pula dengan aset semasa. Dalam aset semasa bersifat tidak tahan lama. Tetapi mempunyai tahap kecairan yang tinggi, seperti tunai di tangan, inventory, akaun belum terima. Jadi itu ada orang yang belum bayar dengan kita lah berkaitan akaun belum terima. Kemudian equity pemilik. Sebut saja equity, dia berkaitan modal, Mal. Modal yang dilaburkan untuk memulakan perniagaan. Jadi biasa istilah dia equity pemilik lah, tapi maksud lain dia modal. Modal awal. Kemudian diikuti dengan liability. Mal, liability apa maksud ni, Mal? Liability ni yang kita hutang tu, cikgu. Bagus, Mal. Betul kan, cikgu? Betul. Hutang ataupun tanggungan. Maksudnya, tu liability semasa dengan bukan semasa lah. Tapi kat sini saya ada sebut ambilan ni, Mal. Itu sebab saya daripada tadi saya perasan ada tolak ambilan. Apa maksud di sebalik tolak ambilan tu, cikgu? Ambilan. Contoh Akmal, saya doa jadi contoh pengusaha stesen minyak. Pengusaha stesen minyak yang berjaya. Jadi, mungkin Akmal bila isi minyak petrol tu, tak bayar. Syarikat sendiri kan? Jadi, isi je minyak penuh. Tapi, perlu dinyatakan dalam kita punya penyata kewangan melalui ambilan ni. Ambilan yang diambil sendiri oleh pemilik untuk kegunaan peribadi. Kalau tak dicatatkan, nanti kita pun tak tahu mana perginya yang kekurangan ni. Jadi kalau ikutkan, bila ambilan sesuatu ni perlu dicatatkan dalam dokumen memo lah. Kita buat catatan, pemilik telah menggunakan minyak petrol 500 untuk kegunaan sendiri. Saya pemilik syarikat tu mengambil sendiri untuk guna sendiri. Untuk kegunaan sendiri. Jadi cikgu, pam berapa, cikgu? Biasa bos tak tanya tu. Bos duduk belakang je. Bos duduk belakang. Jadi dalam kunci kira seperti sebut tadi, liability bukan semasa dan liability semasa. Liability bukan semasa, hutang perniagaan jangka panjang yang memerlukan tempoh melebihi 1 tahun untuk menjelaskan. Contoh pinjaman lah, Mal. Biasa perniagaan takkan pinjam tu setahun bayar, betul? Betul. Dia ada tempoh yang panjang lah, yang mungkin sesuai dengan perniagaan yang dijalankan untuk menjelaskan hutang tersebut. Liability semasa bersifat hutang perniagaan jangka pendek, contohnya akaun belum bayar. Akaun belum bayar tu melibatkan pemiutang lah. Jadi Akmal hutang dengan bank ke, jadi nak bayar hutang tersebut lah dalam masa yang telah ditetapkan. Baik. Itu berkaitan semua butiran yang ada dalam kunci kira-kira. Seterusnya, cikgu. Apa ni? Ada lagi ni. Nampak, Mal, apa yang saya tunjukkan situ?
nilai dia sama tak? Betul. Sama cikgu. Nilai sama ni kalau nak dapatkan ni ialah jumlah aset sama dengan equity pemilik tambah dengan jumlah liability. Sebab tu dia sama cikgu Dia seimbang lah. Seimbang tu biasanya Mal, istilah dia Mal. Tapi cikgu, macam mana kalau tak seimbang tu cikgu? Tu biasa berlaku tu Mal. Tapi kalau yang biasa buat akaun ni, dia akan cuba untuk dapatkan nilai yang seimbang dalam kunci kira-kira. Jika tak seimbang, maksudnya ada butiran. Butiran-butiran yang kita terlepas pandang dan tak masukkan. Ya, betul Mal. Jadi kena buat semakan lah. Macam pekerja tadi, buat semakan balik. Ya, cikgu. Baik. Jadi saya rasa saya dah jumpa balik pekerja tadi lah, cikgu. Okey, boleh. Saya nak tolong dia untuk seimbangkan balik dia punya dokumen tu, cikgu. Okey, boleh Mal. Jadi kepada anda semua, kita nak berhenti rehat dulu. Selepas ini, kita akan sambung lagi apa yang cikgu akan ajarkan kepada murid-murid di rumah. Nak tahu apa dia? Selepas ini dalam Menengah Atas Didik TV KPM. Mana pekerja tadi tu, cikgu? Cuba pergi cari, cuba pergi. Didik TV KPM. Ya, masih lagi menyaksikan Menengah Atas dengan saya Akmal Nazir dan juga Cikgu Hamzi kita. Tadi kita dah tengok beberapa contoh dokumen, cikgu. Dan sekarang ini kita masih lagi bersama dengan Sabit Laju Enterprise, cikgu. Ini penyata aliran tunai pula yang kita nak lihat, betul cikgu? Okey, betul Mal. Okey, silakan. Jadi dua dokumen yang awal tadi itu berkaitan penyata pendapatan dan kunci kira-kira. Itu yang paling utamalah. Tapi kita sediakan juga penyata aliran tunai untuk melihatkan perjalanan duit tunai dalam perniagaan tersebutlah. Yang mana apabila kita menyediakan penyata aliran tunai, kita mulakan dengan baki BB ataupun nama lain kita sebut sebagai baki awal lah. Baki awal. Baki awal untuk setiap bulan. BB itu biasa murid tanya juga. BB itu apa, cikgu? Baki awal untuk setiap bulan. Okey, jadi BB itu apa dia tanya? BB tu. Kalau cikgu tanya saya, Bukit Bintang lah, cikgu. Nama. Okey, BB itu Mal, dia baki bawa dari bawah. BB, bawa bawah. Dibawa dari bawah maksudnya dibawa dari bulan sebelumnya lah. Okey, itu sebut baki. Tapi memang istilah dalam akaun kita tak boleh tulis baki awal situ. Tapi BB maksudnya saja. samalah. Okey. Jadi dalam penyata aliran tunai, kita akan dapat lihat ialah berkaitan penerimaan. Baik. Apa maksud penerimaan, Mal? Penerimaan merupakan pendapatan yang diterima pada bulan tertentu. Okey, jadi murid-murid boleh tahu apa yang diterima perlu dicatatkan dalam penyata aliran tunai dalam bentuk wang tunai tersebutlah. Contoh pinjaman, jualan. Okey, itu dinyatakan. Kemudian disertakan pula dengan pembayaran. Right. Pembayaran merupakan perbelanjaan. Perbelanjaan yang kita belanjakan dalam bulan tersebutlah. Dalam bulan tertentu. Dan seterusnya, apabila dah ada penerimaan dan pembayaran, apa yang kita perlu buat ialah kita tahu adakah bulan tersebut mendapat lebihan ataupun kurangan. Apa itu lebihan kurangan? Lebihan penerimaan. Lebih banyak daripada pembayaran. Manakala kurangan ialah penerimaan kurang daripada pembayaran. Itu maksud dia. Tapi cikgu, yang saya macam kurang faham lah kan. Lebihan kurangan tu, kenapa dia ada dalam kurungan, cikgu? Sebab yang lain tak ada. Okey, bagus Mal. Nampak awak betul-betul ambil perhatian penyata yang saya tunjukkan ni. Ya. Okay, dalam penyata ni, jika wang yang diterima itu sikit berbanding dengan apa yang dibayar. Menyebabkan berlaku kurangan. Kalau ikut pengiraan dia akan jadi negatif, Mal. Tapi dalam penyataan tunai kita tak tulis negatif. Kita akan buat dia dalam kurungan. Jadi murid bila nampak je kurungan dia dah tahu kena tolak daripada baki BB tu. Dia tak boleh tolak macam negatif ke apa kan? Tak ada. Maksudnya kena tolaklah dengan nilai tersebut. Jadi kalau kurangan tu kita tolak. Ya. Kalau tak ada kurungan tu kita tambahlah. Maksudnya positif lah tu. Cantik Mal, faham cepat tu. Okey. Jadi di akhir sekali dalam penyataan aliran tunai ialah baki HB. Baki HB ni ialah merupakan baki akhir. Tadi BB awal, baki HB, bawah. Tadi tu bawa dari bawah. Bawa dari bawah. Ni HB.
Kalau HB dia ada something bawah juga, cikgu. Hantar bawah. Dia hantar bawah. Tapi murid-murid tanya saya, cikgu, hantar bawah tapi kenapa dekat Februari tu dia pergi ke atas? Ya tak ya juga. Maksudnya Mal, dia hantar bulan berikutnya. Bawah tu bulan berikutnya lah. Jadi, dia akan jadi modal permulaan untuk bulan berikutnya. Okey, maksudnya dekat sini baki hujung bulan Januari, HB tu dia akan bawa seterusnya ke bulan seterusnya bulan Februari, contoh je. Betul Mal. Okay. Jadi kita tahulah kat situ baki ada negatif ke ataupun okey positif ke. Itulah untuk pengiraan penyata aliran tunai kat situ. Okey. Saya dah tunjukkan daripada 3 penyata diikuti dengan kegunaan penyata-penyata tersebut dan juga butiran yang terdapat dalam 3 penyata tersebut. Okey, betul. Jadi Mal, rasa kita boleh uji ni murid-murid di rumah. Boleh cikgu. Dan juga murid-murid dekat studio ni. Murid kat studio tu yang paling penting tu. Ya cikgu. Jadi kita tengok berkaitan soalan. Baik. Okey Mal, boleh bacakan soalan Mal? Okey, soalan pertama adalah Encik Praba, seorang usahawan perindustrian kecil dan sederhana PKS, mengalami masalah dalam keuntungan perniagaannya akibat pengurusan kos yang tidak cekap. Penyata kewangan yang manakah dapat membantu beliau bagi menangani situasi tersebut? Adakah A, kunci kira-kira, B, penyata pendapatan, C, penyata aliran tunai ataupun D, rekod transaksi bank, cikgu? Encik Praba tu masalah keuntungan dalam perniagaan tersebut lah. Ya, cikgu. Saya rasa melalui daripada soalan ini, saya rasa saya boleh jawab, cikgu. Sebab tadi cikgu ada terangkan kalau dia punya dokumen ada kesilapan ataupun rugi, kita kena buat penyata pendapatan. Ada cikgu. Wah. Betul cikgu. Alhamdulillah, maksudnya apa yang saya terangkan tu Akmal dengar dengan baiklah. Dan begitu juga saya harap murid-murid di rumah pun mendapat jawapan yang sama. Berkaitan untung rugi itu kita akan lihat penyata pendapatan. Itu yang paling penting sebenarnya cikgu kan. Tepat. Kalau ada masalah buat ni penyata pendapatan. InsyaAllah dapat membetulkan balik. Itu yang pertama tu kita sebab nak mengukur prestasi perniagaan tersebut kan. Betul. Okey, jadi soalan yang kedua. Soalan yang kedua. Okey, kita tengok. Mal. Okey, ni kena kira Mal. Tak apa cikgu, saya boleh kira-kira cikgu. Mal, bagus tu. Congak awak tu bagus tu. Okey. Okey, saya bacakan Boleh. Maklumat berikut diambil dari buku perniagaan AJ Trading. Yang mana butiran tu kita boleh nampak ada untung kasar, kadar bayaran, faedah atas simpanan, insurans, gaji, komisen diterima. Berapakah untung bersih perniagaan tersebut? Jadi murid-murid perniagaan nak jawab soalan macam ni, dia kena tahu formula dulu Mal. Okey, formula ni pentingnya dalam perniagaan ni. Jika jawab dalam kertas 2, tulis je formula, dia dah boleh dapat 1 markah Mal. Seronok. Jadi memang kita ajar murid untuk tulis formula, tunjukkan jalan pengiraan, buat pengiraan yang betul. Jadi kalau murid yang tak tahu kira, dia tulis di formula, atas 2, dia dah boleh dapat 1 markah. Tapi kalau boleh jangan tulis formula je kan. Dah ada formula, insyaAllah daripada formula tu akan menghasilkan jawapan cikgu. Okey, saya tunjukkanlah formula untung bersih ni Mal. Formula untung bersih ni, sebab dalam penyata pendapatan tadi, untung bersih sama dengan untung kasar tambah hasil tolak belanja. So dalam butiran ni, ada hasil, ada belanja. Okey, aku Mal nak bagi tahu yang mana, hasil ke belanja? Agak-agak mana hasil Mal? Saya rasa ini hasil sebenarnya cikgu kan? Yang mana tu? Takkan faedah cikgu ke? Akmal simpan duit, dapat faedah. Betul. Bagus ke tak bagus? Bagus cikgu. Mana Akmal akan terima betul? Betul. Itu antara contoh hasil yang diterima. Faedah atas simpanan. Lagi satu, sebab saya sebut tadi hasil yang diterima. Apa yang diterima lagi? Diterima lagi cikgu komisen. Nampak? Jadi kat situ antara teknik juga kita menjawab soalan kertas 1 ni. Bila kita dah tahu formula, kita kenal pasti elemen yang berkaitan hasil. Mal, betul lah. So bila kita dah tentukan hasil, kita ikut je formula ni berdasarkan pengiraan. Okey, Mal, untung kasar tadi, kita tambah dengan komisen diterima, tambah faedah atas simpanan, dapat jawapan 50,225. Okey. Kemudian kita akan tolak dengan kadar bayaran, insurans, gaji. Jadi dan murid-murid di rumah sepatutnya mendapat pengiraan yang sama, iaitu jawapannya D.
29,825. Nampak tak? Kalau kita tahu formula dia dan juga kita tahu mana satu hasil, mana satu orang kata belanja, insya-Allah kita masukkan saja dalam formula itu, kita boleh dapat jawapan. Betul cikgu? Tak susah Mal kan? Senang cikgu sebenarnya. Jadi kebanyakan murid dia rasa bila nampak je nombor dalam subjek perniagaan ni, dia rasa macam susah kan? Tapi cara pemikiran tu kena ubahlah. Betul. Supaya murid-murid tak rugi markah bagi tajuk penyata kewangan ini. Ni dah habis kertas objektif Mal. Kita nak test kertas 2 boleh? Kita berhenti rehat dulu ke cikgu? Okey, kita teruskan. Saya teruskan dulu untuk kertas 2. Okey. Dalam kertas 2 ni, murid-murid boleh tengok contoh soalan yang saya sertakan di sini. Iaitu maklumat berikut berkaitan penyata aliran tunai. Tadi kita belajar kan penyata aliran tunai? Betul. Okey, bagi kedai pakaian Seng. Itu penyata aliran tunai kita tunjukkan sini 3 bulan lah. Walaupun saya kata tadi 6 ke 1 tahun, 6 bulan ke 1 tahun. Tapi sebab ni contoh, kita ambil 3 bulan lah untuk ditunjukkan kepada murid-murid. Hitung baki akhir bagi setiap bulan. Hitung bagi akhir setiap bulan cikgu Mana baki akhir kalau kita nak tahu? Itulah cikgu, saya pun nak tahu juga mana satu baki awal yang kita tambah kan semua-semua tu. Okey. So kalau baki akhir tu dia mana duduknya kalau dalam penyata aliran tunai? Bawah sekali tu cikgu. Okey, pandai Mal. Kalau akhir nampak, sekali tu. Okey. Yang itu tengok cikgu dekat kan? paparan. Sebab nanti murid-murid tanya saya, cikgu, mana baki akhir? Tak ada tulis yang akhir pun. Yang baki HB itulah. Ya. Okey, baki HB kan nama lain dia baki akhir. Jadi untuk buat pengiraan, ingat balik apa yang kita belajar dalam penyata aliran tunai tadi. Ingat kertas 2, formula kita bagi dululah. Okey. Ini pengiraan. Baki HB sama dengan baki BB tambah lebihan atau tu cikgu atau tolak kurangan. Jadi dia kena pasti dululah. Dalam sekarang kita tengok setiap bulan lah. Mac, kita tengok Mac dulu. Okey, dalam bulan Mac apa yang ada? Baki BB dia dah bagi Mal kat atas 35,000. Baik. Okey, sekarang apa yang kita perlu buat, nak tengok penerimaan. Penerimaan pun dah bagi 75,000. Cuma pembayaran tu tak dinyatakan. Jadi kita tak tahu lebihan dan kurangan. Sebab tu kita kena tolak cikgu kan sebenarnya? Kena pembayaran tu dapat dengan nilai pembayaran dulu. Okey. Pembayaran tu belian tunai sampai kos jualan tu kita kena tambahlah. Sebab kita nak tahu lebihan kurangan. Jadi bila tambah lebihan kurangan, kita akan dapat kat situ 11,800. Saya kurung ke saya tak buat kurungan? Tak ada kurungan cikgu. Jadi maksudnya lebihan ke kurangan? Lebih cikgu. Ya, bila lebihan apa perlu buat dengan baki BB tadi? Kita tambahlah cikgu. Betul Mal. Tambah lebihan tu. Ya, nampak? 35,000 baki BB akan tambah dengan 11,800. Dapat 46,800. Jadi kalau tadi apa baki awal tadi tambah penerimaan dia dan kita tolak pembayaran. Betul cikgu. Yes. Dan kita akan dapat jawapannya lah. Ya, betul Mal. Walaupun saya tak tulis tu, Akmal dapat merumuskan apa yang saya buat dalam kurungan ni. Sebab tadi cikgu Hamzah ada yang mengatakan kalau dia orang kata lagi banyak daripada kita punya lebihan tu cikgu daripada apa yang kita terima. Apa yang kita terima tu semestinya kita kena tolak. Betul cikgu? Betul Mal. Okey, jadi kat situ dah dapat 2 markah. Tapi soalan ni 5 markah. Jangan berhenti kat situ lah. Mana lagi 3 cikgu? Nak tengok lagi 3? Mana dia pergi? Okey, lagi 3 sebab ni bulan Mac. Okey, kita tengok bulan yang seterusnya. Tengok. Jadi nilai dah ada tu kita masukkanlah dalam penyata yang kosong ni supaya mudahkan kita untuk buat pengiraan. So 46,800 yang dapat bulan Mac dah bawa ke atas Mal. Betul. Okey, bila dah bawa ke atas, kita tengok baki BB April 46,800. Kita sekarang nak tengok lebihan ke berlaku kurangan. Kalau kat sini cikgu saya nampak dah ada kurangan sebenarnya cikgu Ada kurangan dia? Ada kurangan cikgu sebab dia ada kurangan dekat situ tu. Nampak cikgu? Kemal sebut dia punya terima berapa? Dia punya jumlah penerimaan adalah 43,200. Tapi dia bayar? Dia bayar 79,200. Jadi dengan ini memang dah sah lah cikgu. Kita punya penerimaan tu lagi sikit daripada kita membayar. Betul. Jadi jawapannya negatif betul? Betul, negatif. Bila negatif kita tulis dalam kurungan. Bila dalam kurungan, formula akhirnya baki BB tolak kurangan. Jadi jawapannya pun kita akan dapat 10,800. Maksudnya bila benda tu kurangan je, dia terus tolak Betul. Janganlah dia kata tolak negatif 36,000 pula. Itu dah lain pula. Itu lain Mal kan. Jadi so bila kita tahu tu kurangan, dia automatik kita tolak
Jangan buat macam matematik tu tolak negatif pula. Jadi tambah pula kan? Betul. Salah konsep tu. Okey. Jadi itu dah dapat untuk bulan April. 2 markah kita dah dapat. So tadi 2 tambah 2 dah 4. Betul, 4. Ni lagi 1 markah Satu cikgu. markah. Okey, jangan berhenti dekat situ. Teruskan sampai habis. Okey. Untuk bulan Mei. Menggunakan formula yang sama juga. Kita akan buat pengiraan. Ni senang Mal. Sebab apa? Baki BB kita dah dapat. Dah dapat dah. Kemudian lebihan kurangan pun dia dah bagi. Tolak je lah cikgu. Kurangan ke lebihan? Itu lebihan cikgu sebenarnya. Lebihan. Jadi kalau lebihan, kita tambah. tambah Mal. Tepat sekali. Nampak 10,800 tambah 41,100. Dapat jawapan 51,900. Nampak tak? Free-free je kita dah dapat 5 markah cikgu kan? Betul, Kalau kita Mal. faham konsepnya dan juga macam mana sama ada kita tahu ini kena tambah ke atau kena tolak. Tapi sebenarnya kan saya suka bila teknik cikgu tadi kan. Kalau nampak kita punya penyata aliran tunai ini, kita tutup dulu 2 bulan. Ya, betul. Supaya dia tak adalah bila kita nampak banyak nombor, pening cikgu, pening. Jangan pening. Okey, kita nak bertirai dulu boleh cikgu? Boleh. Ini kira jawapan keseluruhan yang tadi itulah. Itu, jawapan keseluruhannya adalah 51,900. Yang akhir sekali itu. Ya. Okey, kita nak bertirai selepas ini. Kita akan kembali lagi dalam Menengah Atas Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, masih lagi menyaksikan Menengah Atas di Didik TV KPM bersama dengan saya Akmal Nazri dan Cikgu Hamzi. Itu trademark dia lah, cikgu. Kita dah tengok dah kan beberapa contoh soalan dan juga dokumen dan diharapkan murid-murid semua faham dengan apa yang Cikgu Hamzi ajarkan. Okey, cikgu, seterusnya. Tapi kan kalau macam saya nak pastikan murid-murid di rumah pun faham, apa kata kalau saya uji murid yang ada di studio ni? Cikgu, saya minta izin keluar dulu. Okey, awak tak dibenarkan keluar. Kan tadi dah rehat. Lepas rehat tak boleh keluar. Alamak. Contoh Mal. Okey, saya cuba. Boleh, cikgu. Okey, biasanya dalam penyata aliran tunai Okey. kan saya sebut tadi kita ada penerimaan dan juga pembayaran. Baik. Okey, saya sebutkan butiran, akan sebut dia pembayaran ke dia penerimaan. Pembayaran atau penerimaan. Okey, boleh, cikgu? Okey, contoh saya sebut modal. Modal? Ya. Modal semestinya penerimaan. Kerana apa? Kerana tanpa modal, macam mana kita nak buka bisnes? Jadi modal tu masuk dalam kita punya akaun lah, cikgu. Okey, kalau penerangan kedua tu banyak sangat Akmal cakap tu. Cakap modal tadi, penerimaan tu dah Alhamdulillah dah tu. Tapi kini pelajar cemerlang lah. Okey, modal. Betul. Itu ialah penerimaan. Lagi saya sebut gaji. Gaji, cikgu. Gaji saya rasa penerimaan. Sebabnya gaji tu kita dapat gaji, cikgu. Orang bayar gaji kat kita, cikgu. Takkan kita bayar gaji pula. Dalam perniagaan, Mal, kalau awak jalankan perniagaan, sebab saya sebut ni penyata aliran tunai. Okey. So kalau nak ceritakan tentang hasil-hasil perniagaan tu bukan dah penyata aliran tunai. Hasil tu dalam penyata pendapatan tadi. Jadi kalau gaji, kita bayar gaji kepada pekerja-pekerja. Kepala kan ada syarikat Petropam tadi. Nak bayar gaji pekerja. Dah tutup dah, cikgu. Bayar gaji pekerja. Jadi itu pembayaran ke penerimaan? Pembayaran lah, cikgu. Ya, betul. Itu pembayaran. Nampak tak cikgu bagi 3 question tu, cikgu. Okey. Lagi. Iklan. Iklan. Okey. Iklan semestinya pembayaran sebab kita buat marketing, cikgu. Kita bayar-bayar kepada influencer, cikgu. Contohnya Safiuddin, Jaja, cikgu. Syafika. Ramai lagi lah, cikgu. Akmal. Ya. Okey, betul. Ya, cikgu. Iklan tu berkaitan pembayaran. Betul, pembayaran. Okay, last. Yang akhir sekali. Ini saya boleh buat, cikgu. Okey. Pinjaman. Pinjaman, cikgu. Okey, kalau pinjaman, kita pinjam duit. Lepas tu duit tu masuk. Tapi takkan kita pinjam kosa, kita kena bayar balik. Jadi pembayaran lah, cikgu. Wah, Kemal fikir dapat duit tu, lepas tu nak kena bayar balik. Sebab kita dah pinjam duit orang, cikgu. Takkan kita tak bayar balik. Tapi kalau pinjam duit orang memang kena bayar, Mal. Tak bayar berdosa. Betul. Tapi dalam konsep yang saya sebut pinjaman ni, masuk pinjaman yang Akmal terima lah.
Oh, jadi penerimaan Kalau lah. kata pembayaran tu dah jadi ansuran bayaran, ansuran pinjaman. Kalau kita sebut pinjamannya itu sebagai penerimaan kita lah. Arasoh. Ha. Rasa. Okey, Okey. baru saya faham cikgu. Okey, nampak tak? Walaupun nampak mudah sebenarnya seperti pinjaman, gaji, pastikan murid-murid dekat rumah tu faham sama ada ianya adalah pembayaran ataupun penerimaan. Betul tak Cikgu Hamzi? Bila dia dapat bezakan tu dia akan rasa tajuk ni sebenarnya senang mal. Okey. Kalau cikgu tanya saya soalan, saya pun ada soalan untuk cikgu. Oish. Sebab tak- dalam RO tak ada cikgu. Betul, rasa tak ada bincang soalan tadi. Tak ada cikgu. Soalan saya mudah cikgu. Sebab kita Okey. tahu kan SPM ini lagi beberapa bulan saja. Betul, Mal. Dan kalau saya ni merupakan calon SPM 2021, mesti saya akan buat rujukan tambahan. Jadi adakah kalau saya buat rujukan melalui buku teks saja dah mencukupi ataupun saya seharusnya beli lagi buku-buku rujukan di luar cikgu? Jika murid-murid saya lah, saya memang nasihatkan mereka untuk menggunakan buku teks sebagai rujukan utama. Buku Okey. teks tingkatan 4 ada 4 bab. Buku teks tingkatan 5 ni ada 7 bab yang murid-murid perlu kuasai. Jadi, jika dia dah baca kuasai buku teks ini, tapi rasa tak cukup, bolehlah tambah dengan buku rujukan. Tapi yang utama, ini Okey. buku teks yang telah dibekalkan. Baik. Okey. Cikgu, kalau dari segi tips lah cikgu kan, orang kata do's and don'ts ni kan, untuk mata pelajaran perniagaan ini, apa yang seharusnya murid-murid ini lakukan cikgu? Okey Mal, kebetulan tajuk penyata kewangan ini sangat berkaitan rapat dengan pelajar tingkatan 5 sekarang yang sedang menyiapkan kerja khusus. Yang mana kerja khusus ni terdiri daripada penyata kewangan juga. Betul? Pentingnya kerja khusus ni sebab dia membawa 20% markah daripada keseluruhan markah untuk SPM nanti. 20%. Tapi untuk perniagaan ni dari kertas 1, kertas 2, kertas 3. Kertas 3 ni 20%. Kalau Akmal suruh buat assignment berkaitan 20% ni, berapa Akmal nak dapatkan markah? Semesti 20 cikgu. Betul. Jadi murid-murid yang tengah buat rancangan perniagaan yang melibatkan juga penyata kewangan, memang kena usaha dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan sehingga 20 markah tu Mal. Sebab kita tahu 20 markah tu sangat membantu bagi keputusan murid-murid kita ni cikgu kan. Ya betul. Jika dia dapat skor dengan baik kerja khusus yang terdiri daripada penyata kewangan dan sebagainya, InsyaAllah mudah dia untuk selesaikan lagi 2 kertas SPM tu nanti. Nampak? Itu dia. Jangan pandang mudah walaupun hanya 20% saja cikgu kan. Besar tinggi nilai tu kan. Sangat cikgu. Okey cikgu, mungkin cikgu nak buat rumusan untuk apa yang kita dah belajar hari ini cikgu. Silakan. Okey, terima kasih Mal. Jadi untuk hari ini pelajar-pelajar murid-murid di rumah penyata kewangan, jika rasa tajuk ni sebagai satu tajuk yang susah, kamu kena kenal pasti dulu penyata yang terlibat, diikuti dengan butiran. Jadi apabila kita nak pastikan tajuk ini senang, kita kena buat latih to be. Contoh tadi soalan-soalan senang yang kita buat kan. Yep. Berdasarkan soalan senang yang kita buat, dia akan memberi kita satu motivasi lah untuk skor tajuk ni. So apabila kita tinggalkan terus tajuk ni, sebab dia memang ada tanya dalam SPM. So bila tanya, pelajar tak kuasai ataupun tak belajar, dia akan rugi markah begitu saja. Okey. Sedangkan tajuk ini peluang untuk skor asalkan dia faham konsep yang ada dalam penyata pendapatan, kunci kira-kira dan juga penyata kewangan. aliran tunai. Maksud itu je cikgu. Yes. Itu saya nak sebut tadi cikgu, penyata aliran tunai. Okey. Apa pula penyata lain pula Penyata cikgu kan? kewangan tu tajuk besar kita. Ya, biasalah cikgu kan. Ya, betul. Okey. Teman. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Hamzi kita kerana sudi berkongsikan mengenai mata pelajaran perniagaan ini di dalam bab penyata kewangan perniagaan. Saya rasa walaupun saya baru belajar bab ini bersama dengan Cikgu Hamzi 1 jam, tapi saya dah dapat jawab dan faham betul-betul apa maksud di sebalik bab ini cikgu kan. Ya, sama ada ianya penerimaan ataupun pembayaran. InsyaAllah saya dan juga cikgu mendoakan kejayaan murid-murid di luar sana yang mengambil mata pelajaran ini akan skor Dengan akan baik. skor cikgu. Skor cemerlang. Skor cemerlang cikgu. Okey, kita jumpa lagi cikgu. Terima kasih banyak. Dan kepada anda, kita akan jumpa lagi untuk mata pelajaran seterusnya. Saya Akmal Nazri. Ingat, stay safe. Take care. Assalamualaikum. Bye-bye.